Reservoir Yusman tak ada. Saya ganti Yusman. Yusman pergi KK, so saya gantilah, saya Rusdi. Kata sihat teruk sangat kata nampak tu. Duduk bawah aircon pula. Okey, sekarang saya nak tunjuk berkenaan dengan heat stress monitor hari ini. Heat stress monitor. Ada echo. Quest heat stress monitor. Quest buat heat stress monitor ni lama. Dah banyak belah-belah tahun lah. So dia dah tukar kulit banyak kali lah. Tukar kulit ke sini saja. Okay. Dia asal Quest. Jadi 3M TSI Quest. Dah company dibelilah. Sama macam EVM tu juga. Sebab dalam satu family yang sama. Okey, heat stress monitor. Kita ada tri sensor sini. Antara yang compact lah model ni. Kalau model brand lain saya ingat dia ada sensor array dia panjang. Lepas tu dia pecah macam tu lah. So kita ada 3 sensor. Globe, wet bulb, dry bulb. Okey. So untuk wet bulb ni kita kena pakai air. So kita boleh lagi bagus kalau pakai macam air suling ataupun air filtered water lah, instead of pakai air pipe lah. Okay. So ini memang botol ni, botol datang daripada ni bukan botol saya bagi, bukan. So saya tunjuk apa yang ada dulu, apa yang dibekalkan untuk datang dalam package dia. Sini ialah calibration dongle. Calibration dongle ni penting. Saya minta advice siapa yang jaga makmal, minta selotip sini supaya dia tak hilang ataupun dia tertanggal stiker ni. Kerana stiker ni dia ada dia punya calibration info. Okey. Contoh wet bulb dia tulis sini 12.7, dry bulb 46.4. So nanti bila kita nak test equipment kita in good condition or not, by plug in this dongle into the sensor area sini, our equipment supposed to read this reading. Dia sepatutnya lari 0.1, 0.2 tu okey lah. Jangan lari sampai 2-3 degree Celsius. So saya cakap dia kalau lama-lama benda ni boleh faded lah, macam 10 tahun, 15 tahun nanti dia pudar ataupun dia tertanggal. So boleh tampal lah. Dia ada ni wick ni, sock. Sock ni untuk bagi lembab air ni macam ni. Kita ada reservoir, water reservoir ni untuk masukkan air. Ini wick sock ni. Dia just nak make sure untuk dapatkan wet bulb bila kita masuk air, socks ni kena lembab dan basah lah. So along the years, along months, kalau ada student pakai, lama-lama sock ni akan kotor ataupun boleh hilang ke apa. So dia dah bagi lagi extra spare socks ni. So kalau habis ni boleh beli lagi lah. So ni yang dia panggil wear and tear punya alat lah. Okay. So ini cup saja untuk tutup. So ini dry bulb, just leave it like that. Dia dah buat. Boleh measure dry bulb. Dia run menggunakan 9 volt battery. Tak ada power supply. And then sekarang most of the equipment practice manual datang dalam soft copy thumb drive. So thumb drive ni ada juga dengan EVM hari tu, semua thumb drive yang sama. Dia install semua manual untuk semua produk. So boleh satu backup, boleh guna yang lain, boleh simpan dan sebagai backup. Okey. Itu saja dalam box ni. Oh okey, sorry. Ada kabel juga untuk data transfer. Ini RS-232 masuk kepada USB komputer. Okey. So heat stress monitors semuanya dah tahu macam mana guna. Saya tak perlu pergi kepada metodologi dia. Semua saya pergi kepada macam mana cara nak menggunakan alat saja. So mula-mula apa perlu kita buat ialah kita hanya turn on kan saja equipment ni. Ada 4 button saja sini. On off, run stop, atas bawah. So first kita just on saja. Press button on, dia akan keluar equipment, keluar display macam tu. Dia ada plastik, dia macam jadi blur sebab ada plastik lagi. Saya tak buka plastik dia. So bila kita on, kita kena masukkan air. Okey. Macam mana masukkan air? Saya praktis ialah masukkan air, kita masukkan ke dalam reservoir dia. Bukan kita pancut dekat atas ni. Kita masukkan dalam reservoir. Masuk, lepas tu kita tunggu air tu serap ke atas. Tunggu air tu serap ke atas, lepas tu kita top up lagi air sampai ke level yang kita nak lah.
So dekat Malaysia tak ada masalah sangat sebab dia tak akan get dry faster. Kalau ikut dekat negara luar, kita dah ada four season punya equipment. Kita dah buat waterless punya model yang 4 series tu. Yang tu waterless, dia tak pakai air dah, dia pakai dry semua. Sebab dekat negara 4 season, kalau dia buat monitoring 8 jam, separuh hari dia boleh kering air. Dia kena bagi top up. So jadi banyak kerja kat dia. So yang tu model tu sesuai untuk negara 4 season lah. So dekat negara Malaysia kita pakai sekali isi macam ni pun insya-Allah tak kering lah. Okay. Dan lepas kita isi, kita just tutup saja cap ni supaya tak ada spill. Itu saja. Okey. Tengok. Okey. So dry bulb tak ada buat apa-apa. Globe. Make sure globe ni, dia punya globe tak ada scratches, tak ada kemik. So biasalah kalau ada student pakai banyak-banyak nanti kita tengok nanti ada scratches. Kalau ada scratches, dia boleh nampak macam dia punya metal tu, color macam gold color macam tu. So apa kita buat ialah ada orang buat ambil je kiwi kasut, tutup balik dengan hitam sebab kita nak dia biar dia absorb the heat. So this globe temperature bersesuaian digunakan dekat bawah matahari. So kalau kita buat monitoring indoor, kita nak measure WBGT indoor, dia tak main peranan banyak sangat globe ni, sebab globe ni adalah untuk radiant heat untuk matahari. So kalau orang bekerja dekat open air, dekat construction area, army for example, orang kawat, orang sukan, sports, sekarang banyak sports kan, kita nak tengok sports, boleh tak orang main sukan waktu tengah hari macam ni. So sesuai lah untuk measure radiant heat menggunakan globe temperature. So, bukan bermakna kalau kita pakai kat dalam dia tak guna, dia masih lagi absorb, tapi tak, reading dia tak akan bagi masalah lah. Okey, equipment ni dia akan bagi dua reading, satu adalah WBGT-I. WBGT-I tu maksud dia indoor. Lagi satu WBGT-O, outdoor. So kita ke sini kena pilih bila kita buat monitoring kat mana. Kalau kita buat dekat I, indoor, kita ambil reading WBGT-I, jangan ambil WBGT-O. Nanti salah pula reading dia. So dia akan memang bagi ambil dua-dua. WBGT-I dengan WBGT-O, outdoor. So kita akan tahu kita buat monitoring yang mana lah. Okey. Equipment ni memang simple saja. On. Dia tak ada apa-apa nak set. Dia set macam setup language tu tak perlu. Kita dah set bahasa Inggeris. You know? Kalau degree kita dah setting Celsius, dia boleh juga buat Fahrenheit. Okey, bahasa Inggeris. Date and time kita dah buat tarikh sekarang, jam sekarang. So ini penting sebab apa, bila kita buat data recording, nanti salah tarikh kalau kita tak betul-betulkan dulu. So kena setting timing tu mesti betul. Log rate, okey, ini satu juga main peranan ialah kita nak buat logging interval. Kita boleh setkan dia buat every minute ke, every 5 minute ke, every 10 minute ke, 15 minutes ke. Tengok duration kita buat monitoring, sampling. Kalau kita nak sample sekejap saja, mungkin setengah jam. So kalau kita ambil every minute, kita dapat 30 data. So nanti bila buat graf cantik sebab dia 30 point. So kita depend kepada period of monitoring kita, sampling. Kalau 8 jam kita jangan buat every hour, every minute. Nanti banyak sangat. Boleh, tapi kalau tapi jangan banyak kali ulang sebab dia akan penuh data kat sini. So kita kena buat housekeeping, kena cantik lah. Mana dah siap monitoring, transfer data ke software, delete. So that next round orang nak pakai, senang lah, dalam ni tak banyak memori pakai. So itu saja dia punya cara nak ubah logging rate. Yang ni ditulis sini 1 minit. Okay. Heat index dengan heat index ni sebenarnya ikut kita nak pakai apa, heat index ataupun humidex. Ini depend kepada kita punya study and research lah. Dia ada dua-dua, heat index dengan heat humidex. Okay. So itu saja yang untuk setting dia. So kita dah tak payah setting apa-apa. So bila on dia tadi, kita just view, kita terus dapat reading dia. Boleh tengok reading. Kita boleh tengok sini, ini wet bulb 24.4, dry bulb 23.3 degree Celsius. So apa yang kita nampak kat situ, just tengok saja. Tapi heat stress bukannya kita penting yang sekarang. Heat stress kita penting long term monitors. So kalau kita run beberapa jam, kita dapatkan reading, kita transferkan data itu ke software. So bila software analyze, daripada analisis software itu saja yang kita boleh decide sama ada
kawasan environment yang kita bekerja tu within the comfort heat or not. So apa perlu kita buat selepas kita transfer itu the software, apa ni data ke software, kita menggunakan software yang sama yang hari tu Cik Usman dah tunjuk untuk EVM. Biasa Cik Usman dah bagi kan software untuk EVM itu. Software yang sama. Yes. Oh, dah keluar sana? Okey. Oh, tapi tak keluar sana Sini keluar. Okey. So, tak apa. So, software ni, ini contoh software yang memang dah ada dalam ni. So, kalau kita transferkan software ni ke laptop, bila kita downloadkan data daripada equipment kepada laptop, kita boleh buat reporting macam ni lah. So, kita boleh masukkan data ni, kita buat monitoring kat mana. Ini reading yang kita dah dapat, maksimum berapa, minimum berapa, wet bulb berapa, dry bulb berapa, semua dekat sini. So daripada sini kita just run saja. Kita tak payah buat apa-apa, just stop. Bila dah siap, nanti kita transfer data kita software, kita akan dapat semua data dekat software. Termasuk juga dengan graf. Graf pun dia akan keluarkan mengikut daripada kita start sampailah kita habis monitoring. So ini pun automatically dibuat dalam equipment. Software hanya analyze saja. Ini nak transfer data ni kena guna apa ni tu, memang kena guna kabel Guna kabel. Gunakan apa ni tu macam US Bluetooth. Tak ada. Sebab alat ni memang macam saya kata tadi, alat ni memang agak lama lah. Design dia memang tak ada, setakat ni tak ada keperluan, yang model ni lah, dia tak ada improvekan macam Bluetooth ke wireless transfer data, tak ada. Memang hanya perlukan menggunakan kabel saja. Okey. So, daripada sini kita boleh dapatkan graf, dia panggil log data chart, dan kita boleh juga dapat log data table. Baru keluar. Okey. So, kita boleh ambil log data table, kita boleh klik lah apa yang kita nak. Contoh kita nak WBGT indoor sahaja. So, dia dah keluarkan WBGT indoor sahaja. Klik OK. So, inilah data dia, WBGT indoor. Sepanjang kita buat monitoring. So, kita boleh juga set edit dekat graf sini pun, kita boleh ambil WBGT indoor saja contoh. Yang lain kalau kita tak nak, kita boleh antikkan dia. Tinggalkan satu sahaja. Okey. So, graf ni dengan data ni, dia selari. So, kalau kita dah puas hati dengan data kita, hanya kita klik print view saja. Dia akan terus convert data ni kepada PDF data macam tu. Okey. So, ini yang report yang kita dah dapat tadi. Dia punya summary data, maximum, minimum, average semua dekat sini. Ini graf kita tadi. Ini ialah raw data. Okey, boleh tengok dekat sini. Semua dah di-convertkan kepada PDF. So, ini dia punya specialty lah. Quest ni dia punya reporting ni cantik. Kita just klik saja, dia terus keluar report dalam bentuk format dia dah. Unless kalau kita ada nak buat apa-apa perubahan lah. So, biasanya orang buat kalau buat reporting, report yang daripada equipment ni report dia saja. Lepas tu nak buat summarize, sambung daripada situ lah. Okey. So, ini sampel daripada data yang saya dah ada dalam equipment ni. So, equipment ni memang boleh buat sampai WBGT yang calculation tadi, indoor atau outdoor. So, itu saja. Sensitif dari segi dia equipment ni elektronik, memang tak boleh dibiarkan bawah hujan lah. So, kita tak pasti setakat mana hujan lebat mana, tapi biasanya kita tak pernah test bawah hujan, tapi memang kita tak benar kalau letak bawah hujan lah. Hilang balik. Runtime. Kalau dia pakai 9 volt bateri, dia tak ada pakai banyak lagi. Display pun tak ada lampu, tak ada color. Satu bateri macam ni, kalau tak 9 volt yang 4 segi tu. Tak boleh. Tukar je bateri ni agak selamat lah. 9 volt yang 4 segi ni, dia tak akan bocor, dia jarang bocor kan. So biasanya kita just boleh turn off. So, silap saya bateri ni sekali saya pakai sebulan pun tak habis lagi. Memang tahan lama.
Tak payah. Pak, dalam ni kita ada lagi satu memori bateri yang kecil lah, betul. Yang boleh tahan dia, yang boleh simpan dia punya timer. Okey, macam mana kita nak gunakan calibration dongle tadi tu? Saya tak bawa screwdriver. Ada test pen ke? Dia sebenarnya buka dua skru ni. Kalau ada test pen tak? Oh, pakai duit coin ada, duit siling ada. Duit siling. 1 sen. Lupa nampak. Tebal. Nipis lagi tak? Okey, lepas. So just quarter turn saja. Boleh. Pakai duit siling. Di quarter turn saja, dia ada spring ni, dia akan terangkat. Lepas tu, angkat ni. Angkat saja macam tu. Okey. Dia ada tempat masuk ni. Masukkan kat sini. Dongle ni. Masukkan saja. Lepas tu kita on balik. Bukan, ni untuk verification. Nak pastikan alat dalam keadaan elok lah. Lepas tu, tengok saja reading dia kat sini. Dia tulis sini white bulb 12.7. Sini dia baca 12.9. Dry bulb 46.4. Sini baca 46.4. So dia dah tally dengan sini. Globe 69.8. Sini 70.0. About 0.2. So Setiap kali nak ambil reading kena pasang ni ke? boleh je, tapi kalau ada je orang skip, dia tak buat verification ni. Tapi kalau nak verify macam dah lama simpan dalam almari, dah sebulan tak pernah guna, sebelum kita buat monitoring, boleh je kita just verify lah. Just make sure alat dalam good condition lah tu lah. So it's a good practice untuk buat ni, supaya kita dapat result yang cantik lah. Okay, so tu memory dia 8.8. Dia tadi kita masuk 9 volt kan. Dah tinggal 8.8 lagi. Memory ini 10.8 hari ni berdasarkan tadi kita buat logging period 1 minit. Mana kalau kita buat logging period kita lagi besar, dia boleh pergi lagi jauh. Dia punya memory ni calculate based on interval tadi, logging period. Bila penuh akan penuh lah. Maksud dia akan penuh bila habis 10.8 hari ni dia penuh. Maknanya capacity bateri memory tu boleh tahan 10 hari, 10.8 hari. Kapasiti bateri lah. Bukan bateri yang ni. Itulah kapasiti. Ni memory. Kan? Memory hard disk dia. Memory tu kalau kita buat macam test macam tadi tu lah. Kita run. Berapa minit tadi tu lah. Betul. Itulah base pada interval tu. Sebab je setting interval kita ni 1 minit. Ya. Tapi kalau tukar ber 5 minit, ini boleh jadi kali dengan 5 ni. Jadi 50 hari lah. Boleh 50 hari. Sebab dia kan 5 minit, 1 data. 5 minit, 1 data. So dia tak makan banyak memori lah. Faham eh? Tapi benda tu boleh delete balik lah. Boleh? Bila dah habis kan? Boleh. Bila dah siap, dah download ke sini, delete lah. Kalau kita tak delete nanti dia akan penuh lah. Betul. Okay, so ini white bulb dekat sini, refer sini, tengok baca sini, tengok sini. Dry bulb baca sini, tengok sini. Refer saja. So, dah okay, equipment in the good condition, kita just turn off. Lepas tu, masukkan balik sensor yang asal. Okay, so ini boleh cabut. Kan dia punya menu tu dekat yang ni ke? Tekan yang ni mana? Yang ni. Enter saja. Dia hanya quarter turn saja. Okey, sekarang boleh saya tunjuk balik on je. Ini 10 ni on off on. Kita akan run. Dia akan bagi tahu bateri ada berapa. So dia akan keluar view, print, setup, reset. So kalau nak delete data tu kita pergi pada reset. So kalau kita nak view, just enter view, terus keluar kepada reading sekarang. Tapi bila dia ada keluar macam ni, 1 ni bermakna sensor 1. Dia boleh buat sensor 2, sensor 3. Ni kalau beli additional ni lah. So nak tengok yang next, just scroll down saja. Scroll.
Tapi kalau dia baca ni, maknanya equipment ni belum recording. Kalau dia record, kita press run. Contoh saya press run. Dia akan keluar lambang star sini. Star tu bermaksud dia tengah recording. So walaupun Stop, kena tekan balik lah ni. stop. Cuba tekan. Dia dah tak ada star tu. Maknanya dah stop data logging lah. So, dia punya data ni masuk dalam nombor 1. Satu nama sensor ni, sensor satu. Tapi dia akan masuk dalam equipment lah. So bila kita transfer ke dalam sini, dia akan bagi tahu ni sensor bar 1. Maksudnya kalau kita pakai semua tiga-tiga ni, dia akan dapat reading sensor bar 1, sensor bar 2, sensor bar 3. Tapi sebab monitoring ni pada satu sensor saja, dia semua dia keluar sensor bar 1 saja semua. So inilah additional feature kalau ada untuk pakai 3 level of heat stress. Ada yang pakai level head, body and ankle, level kepala, level badan, level kaki, dia boleh buat lagi 2 sensor. Beli sensor 2 lagi, sambung ke sini. Ini untuk data, untuk transfer data ni, kabel ni. Memang level sensor 1 kat sini. So tak ada benda lain lagi, ini memang tak pakai ni untuk servis, orang buat servis dekat calibration dekat factory lah. So itu saja yang dia buat. Klik je kat ni, menu yang ada kat sini. Sekejap Press and hold 3 second, dia akan balik ke sini. Okay, so Dia view, setup, apa ni tu? print, reset, Yang macam tadi tu nak delete tu kat mana tu? Reset. reset. Kat reset. Pergi ke sini, reset, Okey. enter. Dia ada 3, 2, 1, Oh, tekan kosong. lama lah. Dia habis. Okey. Yang tu dia akan semua habis lah. Habis. Dia tak boleh pilih-pilih macam kalau saya nak delete yang last tadi, tak boleh. Oh, ni sekali je. Dia sekali delete semua. Delete semua. Lepas tu dia transfer data pun dah transfer semua. Contoh kita dah pergi site 10 hari, kita ada 10 data, transfer 10 ke software, ke PC, delete pun delete 10. Dia tak boleh macam nak delete yang 5 sebelum, nak delete 5 selepas. Tak ada. Selagi tak delete, selagi tu ada. InsyaAllah lah equipment ni so far dia stable, dia tak korup lah. Dia akan stop terus. Dia akan stop. Dia tak ada bagi ini ke? Apa ni, bateri ekstra ke? 1 dozen ke? Satu dah. Nanti saya tanya Yusman. Sebab guna habis kan. Betul, tapi dia satu bateri tu boleh tahan sebulan tu. Kalau pakai hari-hari lah. Kalau bagi apa ni, bagi ekstra. Boleh nanti saya kat Yusman saya bagi. Ini kalau guna eksperimen, dia nak beli semua sana sini, sana sini. Betul. Habis 1 minggu habis. 1 minggu habis, 1 minggu habis. Betul. Tak pakai beli tanggal. Kat tanggal pun tak buka lah benda tu. Tahu je lah. Ramai yang pegang. Betul. Ramai. Buka tanggal. So yang shortcut daripada apa yang saya sebut tadi memang ada mention kat sini lah. Tekan nak tukar temperature, humidity, memang ada step-step kat sini lah. Memang dah ada gambar-gambar dia ada kat sini. So ini pun ada gambar sini, boleh tengok macam nak masukkan air dia. Ini memang dah ada dalam quick guide lah. Yang full punya manual dalam thumb drive. Full punya. Itu yang tebal lah, yang ini hanya quick guide lah untuk cepat nak guna pakaian ni. Okay. Dia kena buat calibration ke? Apa ni tu? Calibration kena kalau nak dapat accurate reading kena calibrate setahun sekali lah. Setahun sekali hantar calibration. Apa ni tu untuk calibrate yang ni lah. Ada dia punya calibration certificate memang ada mention kat sini. Dia was calibrated 1 Jun hari tu. So selepas ni kalau nak calibrate dan selepas 1 Jun 2023 boleh hantar calibrate lah. Boleh panggil kita. Kita boleh arrange untuk calibration lah. So dia punya ni temperature yang boleh diukur daripada minima berapa tadi dia punya range? Oh, dia punya range saya tak hafal dia punya range dia. Sekejap kan. Sampai maksimum berapa ataupun untuk Kalau
operating temperature boleh start pada negatif 5 sampai 100 degree Celsius. So kalau elektronik punya sensor tu dia boleh measure start negatif 5 juga, tapi sampai 60 degree Celsius lah. Sebab ini kita pakai untuk environment kan. So Unit tu memang Celsius ataupun Fahrenheit? dua-dua dia. Dua-dua dia boleh di apa ni? Boleh ditukar. Kalau nak tukar boleh tukar. Dah habis dah. Dah habis dah. Tidak habis. Dr. Is tadi dia tak sihat tadi dia cakap kata dia nak pergi. Kalau apa ni macam tu, ini kira hantar terus kan eh? Hantar saja sambil-sambil nak hantar terus lah. Hantar terus apa ni tu, so apa ni tu, ini Siapa yang hantar ke lab lah. siapa yang nak kena sign ni ya? Nak sign tu kena Cik Faizal. Faizal. Dia ada ke?